rekod lah. Duit keluar, duit masuk. Okay, duit masuk, duit keluar ni penting. Walaupun 5 sen, walaupun 10 sen. Okay. Untuk kawalan dalaman memang kita perlu ni lah, perlu rekodkan duit. Okay. Siapa yang jual pada hari itu. Okay. Berapa ringgit jualan pada hari itu. Okay. Barang yang keluar tu dan sebagainya. Okay. So di korporasi mana-mana korporasi lah dibagi gambar ni. Okay, apa yang kamu perlu belajar kat sini ialah kawalan tunai, penyata penyusahan bank dan belanja wang tunai. Okay, saya nak sentuh kawalan tunai dengan belanja wang tunai. Okay, tahun lepas, maksudnya ni lah SPM 2020, SPM yang tahun lepas, keluar exam, keluar tajuk penyata penyusahan bank, soalan pilihan. Okay. So siapa yang study, yang abang-abang kakak kamu study ni boleh jawab. Okay, dia boleh jawab dengan baik. Okey, perekonan untuk kawalan dalaman bertujuan memastikan pihak pengurusan perniagaan mematuhi dan mengikut segala prosedur dan kaedah yang telah ditetapkan. Kawalan dalaman yang baik membantu aktiviti perniagaan berjalan dengan lancar mencapai objektif. Salah satu cara ialah kawalan tunai. Sila lihat eksplorasi modul untuk mendapatkan gambaran awal. Okey. Ini duit. Okey, duit. So kita kalau simpan dalam bank, yang nombor 2 ni adalah penyata bank. Okey. Penyata bank ni dia akan bagi setiap bulan. Okey, setiap bulan dia bagi kat kita apa yang kita bank in duit. Maksudnya kita dah masukkan duit ke dalam bank ataupun kita membuat pembayaran cek. Semuanya rekod ada kat sini. Okey, itu semua adalah. Okey. Kemudian kita buat pengiraan. Okey, maksudnya kat 3 ni buat pengiraan ni maksudnya betul tak jumlah yang kita bank in dengan jumlah yang ada dekat tangan kita sama atau tidak. Okey. Itu maksudnya yang bentuk tangan tu tujuan ni dia, kita nak tengok duit yang dia dapat tu sama ke tidak. Okey. Mana gambar tadi? Okey, gambar tadi. Okey, so ini tugas accountant lah. Okey, tugas kamu lah. Okey, untuk cari kat mana kurang, kat mana ada lebih. Okey, kat mana, kenapa tak sama nilai dia. Okey, ini sebenarnya kalau gambar ni menunjukkan penyata penyelesaian bank. Okey, kita membuat penyata penyelesaian bank. Okey. Untuk penyata penyelesaian bank, saya tak cerita hari ni, mungkin saya cerita esok. Kita tengoklah macam mana. Okey, so hari ni kita bincang belanjawan tunai dengan kawalan tunai. Okey, yang ni kita bagi dulu pengenalan. Okey, kawalan tunai. Sekarang dah ada 37, siapa yang belum update, teruskan update. Okey, sambil-sambil tu update. Yang update dekat form 28 je. Okey, nanti awak update. Okey, kawalan tunai ialah kawalan dalam berkaitan, dalaman yang berkaitan dengan pengurusan dan juga pengendalian wang tunai. Maksudnya, sebut je kawalan dalaman, maksud kita ni lah, kita mengawal duit tunai ataupun bank. Kalau kita sekarang ni, duit, kalau dekat kamu lah sekarang ni, duit yang mak ayah kamu bagi tu, okay, kamu simpan, lepas tu kamu ada buat pengiraan. Contoh bulan ni mak bagi RM50, okay, belanja berapa ringgit, mungkin RM3, mungkin bayar internet dan sebagainya, tinggal lagi berapa. So yang itulah kawalan tunai. Okay. Penting kawalan tunai. Kadang-kadang duit tu kat mana pergi duitnya, rupanya kita ada buat belanjaan cuma kita tak rekod. Okay. Pentinglah kita kena tahu. Kalau duit, kalau setakat RM5, RM10 tu kita ingatlah. Okay. Kalau dah beratus ringgit, beli macam-macam, yang tu kita kena ada rekod lah. Okay, kena ada rekod tu maksudnya kena ada resip, kena ada rekod berapa jualan, berapa kita jual, berapa kita belanja, okay, dan sebagainya. Okay. Tunai ialah aset paling cair. Maksudnya kalau duit tunai ada di tangan kita, cepat dia habis lah. Kita masuk cair. Okay. Tunai hari ni mungkin RM100 awak dapat. Mungkin bulan depan kamu dah simpan RM50, lepas tu ada lagi RM50 kamu belanja. Okay. Dia cair, maksudnya dia tak akan ni lah RM100 bulan depan mungkin kurang ataupun mungkin bertambah. Okay. Akan masuk ke cairan tu. Okay.
Okey, oleh sebab itu kawalan terhadap tunai perlu dilakukan untuk mengurangkan risiko penyelewengan. Okey, penting. Okey, kalau dalam perniagaan, tujuan kawalan tunai ni adalah untuk mengelakkan risiko penyelewengan, kecuriannya daripada pekerja-pekerja sendiri ataupun daripada pihak luar, okey, pencuri lah. Salah guna ni dalam orang dalaman. Okey, orang dalaman ni pekerja, pengurus, okey, dan penipuan dalam pengurusan. Okey. Okey, dia boleh menipu data dan sebagainya. Okey, penting kawalan tunai. Okey. Itulah penting kalau nak cari untung rugi daripada duit tunai lah, tunai dan juga bank. Okey, tujuan kawalan tunai adalah pertama mengurangkan risiko penyelewengan dan juga kecurian. Kedua ialah memastikan perniagaan mempunyai tunai yang cukup. Okey, tunai yang mencukupi. Okey. Sebab tu nak beli apa-apa kita kena tengok duit tunai dulu. Okey, memastikan. Okey. Yang ketiga ialah memastikan penggunaan tunai yang optimum bagi tujuan produktif. Okey, maksudnya kita beli sesuatu barang, belanja tu mesti benda tu yang produktif. Okey. Dia menyumbang lah. Okay, kita beli tu bukan kita belanja sahaja-saja. Tujuannya untuk kebaikan perniagaan. Okey, bukan kita belanja untuk boros. Okey. Okey, kaedah kawalan tunai. Okey, ni bentuk ni kan, ni laci lah. Okey, siapa yang bekerja dekat koperasi dia tahulah. Okey, ni laci ni kan pakai cash register. Okey, mesin ni lah, mesin daftar tunai. Okey, duit yang ni, duit yang kamu jual, kamu beli tu. Okey, kat sini lah disimpan. Kemudian kita rekod lah setiap hari tu berapa jualan dan sebagainya. Okey. Ini gambaran awal. Okey, aspek kawalan dalaman tunai, kawalan dalam pengenalan tunai. Okey, kena tetapkan tugas. Okey, dia lari-lari juga. Okey. Okey, kena tetapkan tugas. Okey, siapa yang menjadi cashier, okey, siapa yang kena ambil barang, okey. Pengasihan tugas, dia tak boleh orang yang sama, okey. Dokumentasi ni ada rekod, okey, berapa jualan hari ni, okey, ada resit tak. Kalau kawalan fizikal, okey, kawalan fizikal ni dari segi lah individu lah, okey, maksudnya kena patuh undang-undang, okey, tak boleh buat ni kan, tak boleh buat penipuan data dan sebagainya. Pusingan tugas, okey, rotation, maksudnya kita tugas seorang tu dia ni, dia tak akan bagi, maknanya setiap tahun dia seorang je yang pegang duit. Okay? Kita akan buat rotation. Okay? Rotation tu untuk elakkan berlakunya penipuan dan juga penyelewengan. Okay? Okay, ni soalan ni biasa diuji dalam soalan-soalan objektif. Okay? Kalau soalan kertas 2 tu dia uji sikit-sikit lah. Okay? Okay, penetapan tugas kalau terima tunai hanya juruang menerima tunai. Kalau bayaran tunai hanya individu yang layak menandatangani cek. Okey, kalau saya bagi gambaran, kalau dekat koperasi, siapa yang tanda tangan cek, okey, kat sini ada 2 orang yang tanda tangan, iaitu pengetua dan juga bendahari, okey, ataupun setiausaha, okey. So penting kena ada 2 penama, okey, maksudnya ada 2 tanda tangan, maksudnya kita nak elak daripada penyelewengan. Okey, kalau kita seorang saja tanda tangan, so senang-senang kita buat cek, kita bayar apa-apa kan, okey. Pengetua tak tahu, setiausaha tak tahu. Okey, yang tu inilah, okey, so penetapan tugas tu kena ada lah. Okey, pengasingan tugas individu berbeza, okey, yang ni kena ada beza lah. Dokumentasi perlu ada bukti dokumen. Okey, kemudian kawalan fizikal ni simpan tunai dalam peti besi ataupun di bank. Okey, kalau koperasi ada satu peti disimpan, okey, biasanya setiap minggu dia akan bank in lah, dia akan masuk dalam, dimasukkan dalam bank. Okay, setiap minggu cukup duit sekian-sekian, dia akan banyak duit tu dia dah bank in duit. Okay, cek kosong perlu disimpan di tempat yang sama. Maksudnya cek kosong ni ada satu buku cek. Okay, siapa perasan pernah nampak buku cek, cek tu cek kosong. Okay, kita boleh buat nama siapa-siapa tulis RM2,000 kepada siapa. Okay, kita boleh buat, tapi kena ada tanda tangan. Okay. Pusingan tugas menukar ganti kaki tangan yang menerima tunai, merekod tunai, memegang tunai. Okey, ini kena ada ni lah pusingan tugas. Kita tak boleh pegang tugas untuk ni lah, untuk kawalan tunai ni tak boleh pegang orang yang sama. So kat sini ada 2 kaedah. Okey, belanjawan tunai juga penyata pengusahaan.
Okey, so saya nak sentuh hari ni belanjawan tunai. Okey, belanjawan tunai. Okey, nanti kita tengok yang saya share malam tadi Nanti kita tengok bahan PDF. Okey. So kita saya nak tunjuk bentuk belanjawan tunai. Okey, apa yang kita nak buat hari ni. Okey, suara clear tak? Saya punya suara okey tak? Takut saya cakap seorang-seorang. Okey tak? Okey. Clear tak suara? Clear I know. Okey. Okey, inilah belanjawan tunai. Okey. Okey, kita terbaca dulu apa dia punya ni. Okey. Kawalan tunai untuk belanjawan tunai ni untuk apa? Okey. Kepentingan belanjawan tunai ialah anggaran penerimaan pembayaran tunai. Maksudnya dia kalau bahasa Inggeris bajet lah, bajet. Okey, berapa yang kita perlu keluarkan duit. Okey, berapa yang jangkaan kita dapat duit. Okey, jangkaan-jangkaan lah. Okey, itu maksudnya belanjawan. Dalam perniagaan pun kita kena buat sebab dia tempoh dalam bentuk bulan. Okey, mungkin 3 bulan akan datang, setahun akan datang. Biasanya soalan dalam bentuk bulan lah. Okey, biasanya 3 bulan. 3 bulan dilihat untuk melihat keupayaan tunai pada masa hadapan, sama ada dia ada duit tunai ataupun kurang tunai. So kita boleh buat anggaran. Okay, kalau kita belanja sekian, berapa yang kita ada duit. Okay, itu penting. Membolehkan peniaga merancang membuat kawalan tunai, kepentingan tunai. Kat sini ada 5, ada 6 semua. Okay. Boleh membuat bandingan penerimaan bayaran. Okay, ini penting dia. Mengenal pasti kecairan tunai. Maksudnya ke mana duit tu pergi, okey, mengenal pasti kecairan tu. Okey, duit tu dibayar untuk apa. Okey. Yang ketiga, mengawal penerimaan pembayaran tunai. Kita boleh kawal lah, okey. Bulan depan nak jual berapa, okey, bulan depan nak beli berapa, kita nak beli apa, nak beli aset dan sebagainya. Yang keempat ialah mencari sumber tambahan untuk menampung kekurangan. Okey, kalau kita belanja sekian tak cukup duit, so kita boleh merancang. Okay, nak buat pinjaman dan sebagainya. Okay. Sebenarnya adalah mengurus perbelanjaan mengikut keutamaan. Okay, kita tengoklah kalau ada belanja-belanja yang tak perlu, kita boleh ubah. Kita boleh kita boleh tangguhkan. Okay. Yang terakhirlah rujukan untuk permohonan pinjaman. Okay, kita pinjam dengan bank, perlu kena buat belanjawan tunai. Nanti dekat subjek PKU, pengajian keusahawanan, nanti kamu kena buat satu rancangan perniagaan termasuklah belanjawan tunai. Okey, sama je, konsepnya sama dengan PKU dengan account. Okey, so di belanjawan tunai ada penerimaan. Saya terus tunjuk macam mana bentuk belanjawan tunai. Okey. Okey, inilah format belanjawan tunai yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, format. Dia macam sifat lah kalau matematik. Algebra dia macam mana. Okey, dia punya rumus dia, formula dia. Okay, sama juga dalam account, perlu ada format dia ataupun kita panggil rumus. Okey. Okey, kat sini ada ni nama perniagaan. Okey, ni dia punya tajuk mesti buat. So baki BB ni itu adalah baki awal. Okey. Kat sini ada penerimaan. Ini contoh-contoh penerimaan. Modal, jualan tunai, akaun belum terima, jualan aset lepas masa, kita ada jual aset, faedah, simpanan juga bank, pinjaman bank, kita pinjam dapat duit, omset. Okey. Jumlah penerimaan, okey, ini jumlah dia lah, jumlah dia berapa kan. Okey, pembayaran ada tunai, belian tunai, okey, akaun belum bayar, operasi, pinjaman, itu belanja operasi. Okey, so di jumlah, kat sini kita tengok bulan tu. Jualan penerimaan lebih besar ke ataupun lebih kurang, kat sini kita akan kira. Kemudian dibawa baki ke tahun akan datang, okey, bulan akan datang, bulan hadapan lah. Okey, belanjawan tunai hanyalah untuk urus niaga tunai dan bank saja. Okey. Tunai dan bank saja. Okey. Kat sini kalau disebut jualan
Tiba-tiba dia tulis jualan kredit. Okey, dia kata jualan kredit. Perlu tak kita masuk dekat belanjaan tunai? Ataupun dia tulis jualan hutang. Okey, jualan hutang. Okey. Okey, saya nak tanya, jualan tunai masuk. Kalau jualan hutang, maksudnya jualan kredit. Okey, kita jual dekat orang, kita jual je, duit tak dapat lagi. Perlu tak kita rekod dekat belanjawan tunai? Ni kita nak bagi gambaran awal. Okey. Perlu tak kita rekod? Okey. Urus niaga secara kredit. Jualan tunai, belian tunai. Jualan kredit, belian kredit. Perlu tak kita rekod di belanjawan tunai? Okey. Sebelum kita buat ni, kita kena faham dulu. Okey, perlu atau tidak? Okey, kat sini kita ada 40 orang. Okey, cuba awak respon. Okey, Afiq Iskandar. Tak, Diana. Diana kata tidak. Okey, betul jawapan dia. Okey. Okey, sebenarnya kalau jualan hutang, belian hutang, tak perlu dimasukkan dalam belanjawan tunai. Sebab tu dah dia ada istilah belanjawan tunai. Maksudnya yang tunai ataupun bank saja. Okey, walaupun tidak tulis belanjawan bank, tapi tunai dengan bank tu adalah termasuk dalam belanjawan tunai. Okey, yang kredit-kredit, yang hutang-hutang ni, selagi dia tak bayar, so kita tak rekod. Itu maksud dia. Okey. Selain bantu yang biasa tak perlu rekod lah. Okey, tak boleh direkodkan. Biasa ialah PHR, peruntukan teragu, susut nilai terkumpul. Okey, susut nilai terkumpul. Okey, apa lagi? Okey. Yang ni tadi lah, jualan belian. Okey, jualan belian yang secara kredit. Okey, yang secara hutang. Okey. Yang tu kita tak rekod. Okey. Kat sini dia tulis akaun belum bayar ni dengan akaun belum terima ni, maksudnya dia ada buat penerimaan. Maksudnya dah terima duit. Sebab itulah kita tulis. Nanti ada soalan, nanti kita ni lah, kita lebih faham. Okey. Itu gambaran dia. Okey. Okey, ada tak soalan nak tanya sebelum kita tengok soalan? Ada tak nak tanya tentang format ni? Okay. Sebelum kita bincang bahan yang saya share malam tadi. Ada tak? Yang respon tadi Aisyah. Okay, Diana kan? Okay, yang respon. Yang lain respon? Ada soalan nak tanya? Okay, Mariam, Aisyah, Alia. Orang yang sama je, setiap minggu orang yang sama. Yang tak respon nanti dia, bila buka sekolah nanti banyaklah kita tanya dia. Okay. Nanti standby lah. Okay. Yang tak respon ni kita minta dia buat dekat depan. Okay. Alisa kata tak. Okay. Okay. Mungkin dekat sini, dekat online ni mungkin selamat lah, tak boleh buat apa-apa kan. Okay. Nanti kat sekolah nanti saya kena panggil. Okay. Untuk kamu buat, untuk kamu jawab. Okay. Biar kita nampak, kita faham apa yang kita belajar. Itu tujuan saya lah. Okay. Dia bukan tujuan untuk mendenda, tujuannya untuk kamu lebih faham. Okay. So saya share ni. Kalau tak ada apa-apa nak tanya pasal ni, saya share ini sejarah. Okay. Okay, ni yang saya share dekat grup malam tadi. Okay. Inilah buku yang kita akan gunakan bila buka sekolah nanti. Okay. So jangan itulah. Okay, nanti awak kena beli. Harga yang saya bagi RM13 ke RM12 macam tu lah. Okay, RM13 sebenarnya. Okay, nanti standby duit. Okay, dan boleh minta lah dengan mak tu, dengan ayah. Buku modul PC account RM13. Okay, so boleh lah. Itu kawalan tunai sebenarnya. Kita dah boleh rekod. Okay, kita ada buat belian buku. Okay. So tak beli buku, tak perlu beli buku dan lain untuk ni. Kalau nak beli juga, saya ada buka. Okay. Ini untuk buku ni lah utama di sekolah yang kita gunakan. Okay, buku latihan. Okay. So pertama, okay, perakaunan untuk kawalan dalaman. Nyatakan tujuan kawalan tunai di dalam ruangan yang disediakan. Okay. Cuba bagi respon. Tak nak tarik, kamu respon dalam, okey, buka mic, awak respon.
Okey, bagi ayat yang paling ringkas. Okey, apakah tujuan kawalan tunai? Ada tak silap saya, ada 3 ke 4. Ada 3 semuanya. Okey, siapa tak nak respon dengan mic, boleh respon dengan message. Boleh type. Okey, apakah tujuan kawalan tunai? Untuk mengurangkan risiko penyelewengan dan kecurian tunai. Okey, Alia kata, okey, kita ambil satu. Okey, siapa yang ada print bahan ni boleh tulis. Okay. Mengurangkan risiko. Okey, mengurangkan risiko. Okey, risiko penyelewengan. Okey, tanya. Okey. Penyelewengan dan kecurian. Okey, dan kecurian tunai. Ini satu. Yang kedua, memastikan mengelakkan berlakunya kehilangan tunai. Yang tu sama macam yang depan, yang atas tadi, kehilangan tunai. Yang kedua yang Afiq bagi tahu tadi betul. Nabila betul, Aisyah Nabila pun betul. Awadah bagi tahu sama macam Maria. Sama macam Alia. Itu poin yang sama. So Aisyah kata memastikan lebihan digunakan, memastikan lebihan. Memastikan lebihan wang digunakan dalam aktiviti yang produktif. Dalam aktiviti yang produktif. Terima kasih. Yang Aisyah. Yang selanjutnya ialah yang ketiga. Kita ambil jawapan Afiq. Tunai yang mencukupi. Betul. Siti dan Alia pun sama. Mengelakkan berlakunya kehilangan hasil tunai yang terbiar. Yang tu boleh jadi poin yang tadi, yang produktif tadi. Boleh jadi poin yang produktif. Aisyah Ibani kan. So satu lagi adalah memastikan mereka mempunyai tunai yang mencukupi. Memastikan. Buku dah saya cetak, cuma tinggal kita nak ni. Kita nak ambil kat sekolah je. Nanti buka sekolah nanti kita boleh gunakan. Perniagaan mempunyai tunai. Mempunyai tunai yang mencukupi. So cukup 3 jawapan. Risiko, penyelewengan, kecurian tunai, kehilangan tunai. Memastikan lebihan digunakan dalam aktiviti yang produktif. Satu lagi, memastikan perniagaan mempunyai tunai yang mencukupi. Terima kasih yang respon. Laki yang Afiq dah respon. Afiq seorang je. Yang lain laki tak nak respon, malu-malu lah. Yang seterusnya. Kaedah kawalan tunai terbagi kepada 2, iaitu nak type boleh respon. Belanjawan tunai. Belanjawan tunai 1. Tak kisahlah mana-mana dekat sebelah kiri ataupun kanan. Dia tak tahu sebenarnya. Dia tanpa urutan. Satu lagi ialah Alia kata belanja penyesuaian bank. Penyata penyesuaian bank. Penyata penyesuaian bank. Tahniah, dua-dua jawapannya betul. Itu jawapan dia. Nyatakan contoh butiran yang direkod dalam penerimaan dan pembayaran di belanjawan tunai. So, siapa nak bagi contoh penerimaan? Apa contoh? Farisha Nadia, Diana Kristina. Apa contoh penerimaan yang boleh direkodkan dalam belanjawan tunai? Siapa nak respon? Yang tadi kita tunjuk dekat ni kan, yang tunjuk dekat
format tadi yang dekat buku teks tadi. Okey. Siapa yang perasan tadi? Okey, modal. Okey. 1 modal. Okey, 2 wadah, betul, jualan. Aliyah kata jualan. Okey, jualan tunai lah. Okey, kita jualan tunai ataupun jualan bank. Okey. Jangan jualan kredit tak termasuk. Kutipan hutang, okey. Okey, Izzah dengan Alia. Kutipan hutang, okey, betul. Okey, nama dia ialah akaun belum terima. Okey. Betul kutipan hutang, tapi dalam rekod kita tulis akaun belum terima. Sebab kita kutip hutang daripada akaun belum terima. Okay, so nanti Izzah, nanti jangan tulis kutipan hutang. Kamu kena tulis akaun belum terima. Okay, nanti kalau ada soalan nanti kita bincang. Okay, yang tu Okay, kita penuhkan yang seterusnya. Apa lagi? Apa lagi yang hasil-hasil yang kita, okay, pinjaman. Pinjaman ni dia bukan hasil, okay, dia bukan belanja, dia adalah liability. Tapi kita faham konsep bila kita pinjam duit, kita dapat duit. Okay, bila dapat duit, dia termasuk dalam penerimaan. Okay. So pinjaman tu adalah dalam penerimaan, ya, ataupun tulis penerimaan bank. Okay. Pinjaman bank. Okay. Okey, lain pada pinjaman. Okey. Sebenarnya lebih pada 6, cuma kita buat 5 je. Komisen diterima. Komisen, okey, maksudnya segala hasil-hasil lah. Okey. Segala hasil-hasil yang kita baca itu boleh jadi. Okey, betul Alia. Okey. Dividen. Okay, dividen. Okey. Okey, cukuplah. Okey. Banyak lagi sebenarnya. Sewa diterima, faedah simpanan. Okey. Okey, next. Apakah contoh untuk pembayaran? Okey, belian. Okey. So belian kat sini bukan belian kredit, dia adalah belian tunai ataupun belian secara bank. Okey. Okey, akaun belum bayar. Okey, akaun belum bayar ni maksudnya kita membuat pembayaran. Okey, pembayaran tu tapi tak tulis membuat pembayaran, kita tulis akaun belum bayar. Okey. Akaun belum bayar. Okey. Maksudnya selagi kita buat pembayaran, okey, maksudnya ada duit tunai ataupun duit bank yang keluar, itulah pembayaran. Okey. Kalau tak bayar lagi, so kita tak dikira sebagai pembayaran. Okey, selain pada akaun belum bayar, apa lagi? Gaji, okey, gaji pekerja. Okey. Okey, kalau kita buat pinjaman, okey, belanja operasi kan? Okey, belanja operasi, okey, betul. Okey, belanja operasi, okey, kalau kita buat pinjaman, so ada angsuran pinjaman. Angsuran pinjaman, betul Siti Alia. Okey, Nur Alia kata angsuran pinjaman. Okey, pinjaman dapat duit, penerimaan. Kalau angsuran, kita bayar bulan-bulan tu, itu adalah angsuran pinjaman. Okey, bukan insurance, okey, angsuran. Okey, betul lah tu. Angsuran pinjaman. Okey, siapa nak bagi lagi satu? Yang ke-6. Okey, sebenarnya lebih daripada 6. Okey, segala belanja-belanja. Apa lagi selain belanja? Belanja operasi, gaji. Apa lagi? Kadar bayaran. Okey, Hanisa kata kadar bayaran. Okey, kadar bayaran. Inilah contoh-contoh pembayaran. Okey. Okey, so yang ni kita tak buat tu lagi, pengiraan tak ada lagi, kita tengok ni dulu. Okey. So apa yang tak boleh masuk? Tak boleh masuk. Okey, maksudnya kalau ada maklumat tu dekat soalan, okey, ada maklumat tu tak boleh masuk. Okey. Tadi ialah belian ataupun jualan secara kredit. Okey, kalau kita buat belian jualan kredit, maksudnya kita menjual dekat Ali RM30 secara kredit, okey, pada bulan tersebut. Tak dapat duit lagi, so kita tak rekod lagi. Okay, selagi tak dapat duit, kita tak rekod lagi. Okay. Selain itu ialah peruntukan hutang lagu. Okay, hutang lagu ni dia sekadar peratusan. Okay, kita menganggarkan 5%
Peruntukan untuk ragu ke atas akaun menerima belum, maksudnya inilah dia anggarkan sekian. Maksudnya dia buat anggarannya. Dia tak ada keluar duit masuk, keluar duit masuk berlaku. Okey, tak berlaku pun. Kita sekadar membuat persen. Okey. Satu lagi ialah susuk nilai. Susuk nilai terkumpul. Okey, susuk nilai terkumpul ni juga sama konsep dengan peruntukan teragu. Okey. Susuk nilai terkumpul untuk kenderaan 10%. Okey, mengikut kaedah garis lurus. Okey, kita buat anggaran, kita rekod dekat akaun berdagang untuk rugi, tapi duit tunai dan bank dia tak keluar pun. Kita buat anggaran kat situ. Okey. Okey. Maksudnya ni belanja yang tidak melibatkan wang tunai. Okey. Seluruhnya ialah okey, biasanya dua ni lah. Okey, biasanya dua ni. Okey, so yang ni, dua yang ni. Okey, so kita teruskan. Okey, yang sebenarnya. Okey, ini yang bawah ada soalan. Okey, ni bawah soalan Okey, ni soalan dia. Okey, TP4. Okey, maksud TP4 ni, okey. Sebenarnya dia ada satu pentafsiran, okey, ada satu bentuk penilaian. TP4 ni tahap penguasaan. Okey, tahap penguasaan 4. Okey, dia ada maksimum 6. Tahap 1 pengenalan, okey, pengetahuan. Okey, tahap 2, 3, 4. Okey, 4 tu dah mula membuat pengiraan. Tahap 6 mesti kita kata apa, dia kena faham situasi. Okey, dan ada pengiraan lah. Okey. Okey, semua dah sedia dengan ni. Okey. Kita nak bincang soalan, boleh? Okey dah Okey. Kalau soalan belanjaan tunai, okey, kamu boleh gunakan jenayah. Okey. Jenayah tu dia dah ada garisan. Sebab itulah saya minta gunakan jenayah. Okey. Okey, kalau tak ada gunalah test pad. Okey. Tapi untuk exam saya nak kamu biasakan dengan jenayah dengan legit. Okey. So yang ni kamu boleh gunakan jenayah. Okey. Kenapa jenayah? Kalau dekat ni sebab dia dah ada garisan. Okey. Kalau tengok dia dah ada garisan. Biasanya 3 bulan je lah. Okey. 1, 2, 3. Ini dia sebagai butiran ni. Okey. Biasa 3 bulan ni. Okey. Okey, kita tengok soalan. Okey, tengok soalan dia. Cik Nina memulakan perusahaan keropok ninja pada 1 Oktober 2020 dengan modal tunai sebanyak RM25,000. Okey, siapa perasan? Modal tunai sebanyak RM25,000. Okey, kat sini ada satu butiran modal. Penerimaan ataupun pembayaran. Kita akan rekod. Nanti nak rekod kat mana? Penerimaan. Okey, Alia. Okey, tahniah Alia. Okey, itu adalah penerimaan. Okey. Okey, maklumat perancangan yang diperolehi daripadanya untuk tahun 2018 adalah seperti berikut. Okey, dia sebenarnya bukan 2018. Sebenarnya ini adalah 2020. Okey, 2020 adalah seperti berikut. Okey. Saya baca, lepas tu kamu kena pasti. Ini pembayaran ke ataupun penerimaan. Okey. Okey, 1 Roman. Pada awal Oktober, perniagaan membeli sebuah mesin RM20,000 secara tunai. Okey, ini kita nak anggap sebagai apa? Pembayaran ke ataupun penerimaan? Okey, pembayaran. Okey, bayaran. Lisa kata wang masa bayaran. Okey. Kat sini kamu boleh mention kat sini. Ini adalah pembayaran. Saya tulis B ni untuk bayar. Okey. B untuk bayar. Okey. Selanjutnya nanti awak respon dia T ataupun B je Okey. Pada bulan Oktober, 5 orang pekerja diambil dan ditambah 3 orang lagi pada bulan Disember. Gaji bulanan adalah RM300. Okey, pembayaran ataupun penerimaan? Okey, dah jawab dah. Okey. Okey, jawab T ataupun B. T untuk terima, B untuk bayar.
Okey, Alia. Okey, Alia je respon, yang lain tak nak respon. Okey. B. Okey, Hanif Batisha kata B. Okey, Diana. Okey, terima kasih. Mana laki? Laki tak ada ni. Tak ada kemar seorang je. Sewa premis 1,200 setiap bulan. Okey. Okey, lepas tu dah jawab. Okey, jawapannya adalah pembayaran. Okey. Bayaran. Okey. B. Okey. Pada bulan November, perniagaan mendapat pinjaman RM10,000. Pinjaman dibayar balik setiap bulan Disember. Kat sini ada dua benda. Okay, pinjaman bank RM10,000. Terima atau bayar? Terima. Okey. Yang ni adalah penerimaan. Bila kita buat ansuran ataupun dikata tak sebut ansuran tapi istilah disebut bayar balik. Sama je. Okey, ni adalah pembayaran. Okey, yang ni bayar. Okey. Pembayaran. Okey. So, 4 Roma tu ada dua benda. Ada satu terima, ada satu bayar. Okey, yang kelima yang ni kita jelas. Okey, hasil jualan tunai Oktober, November, Disember. So, kat sini adalah penerimaan. Okey, terima. Okey, terima. Okey. Belian bahan langsung, belian bahan pada bulan Oktober, November adalah RM18,000 setiap bulan. Manakala pada bulan Disember bertambah RM10,000. Terima atau bayar? Laki tak nak respon? Okey, ada tak laki nak jawab? Okey. Bayar kan? Lepas tu, okey. Okey, belanja angkutan, okey, bayaran. Okey, awak dah okey. Belanja angkutan 250 setiap bulan, manakala bulan Disember bertambah. Okey, ni adalah juga pembayaran. Okey. Okey, dan satu lagi adalah pelbagai belanja, yang ni confirm lah belanja. Okey, belanja, pelbagai belanja ni belanja. Okey. Okey, bila kita dah kenal pasti, yang ni pembayaran, yang ni penerimaan, anda dikehendaki menyediakan penyata belanjaan tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Oktober Disember 2020. So kat sini kita kena buat format dia. Okey, format belanjaan tunai tu kita kena buat dulu. Okey. So kita pakai ledger yang sebelah ni kan. Okey, so kat sini kita kena buat tajuk dulu. Okey, tajuk. Okey. Okey, saya kecilkan sikit untuk kamu ni nampak. Okey, so nama perniagaan ialah Perusahaan Keropok Ninja. Okey, nama perniagaan mesti ditulis. Okey, mesti ditulis. Okey, so tajuk penyata belanjawan tunai. Penyata. Okey, belanjawan tunai. Okey. Bagi 3 bulan berakhir. Bagi 3 bulan berakhir 31 Disember 2020. Okey, 2020. Okey. 2020. Okey. Okey, ni tajuk dia. Okey. So tajuk ni mesti kena ni lah, kena buat. Okey, jangan tulis terus buat penerimaan, terus dia buat pembayaran. Okey. Kat situ kamu dah rugi makan. Okey. Tak mengikut format yang betul. Okey, semua dah bersedia. Kamu buat dekat jurnal yang kamu, okey. Siapa yang print maklumat? Okey. Siapa yang print bahan yang malam tadi? Okey, saya ucapkan tahniah lah. Okey. Siapa tak print boleh gunakan test pad. Okey, ataupun jurnal yang sedia ada. Okey. Okey, semua dah siap tajuk dengan ni, penyata belanjawan tunai. Semua dah buat. Okey, yang pertama ni kita kena buat sama-sama. Okey, dah. Okey, buang masalah. Laki. Okey, lepas tu dah.
Afiq Iskandar, Afiq Irfan, Daniel, tak respon. Cuba awak respon sikit. Alia, okay, perempuan yang respon. Mana lelaki? Okay. Okay, Diana, okay. Laki, Ikmal Hakim, Afiq baru respon. Daniel, okay. Dah tu maksudnya dah buat bukan tu Afiq, Pak Haris. Okay, laki ni memang gini. Kalau kos perdagangan ni memang kamu tak ramai laki. Okay, so kamu kena ni. Mesti ke depan. Okay, mesti ni lah. Menyelah sikit, okay. Jangan tinggalkan, maksudnya biar laki yang ni biar laki yang gerak. Leader, okay. Okay, bila kita dah buat penyata belanja tunai, okay, format yang pertama ialah, okay, saya besarkan sikit, okay. Pertama mesti buat tarikh dia, tarikh pula, bulan dia. Oleh kerana dia berakhir dengan Disember, so yang laju belakang ni kamu tulis Disember. Okay. Kemudian laju yang kedua tu sebelumnya lah, okay, bulan November. Okay, November. Okay. Oleh kerana 3 bulan, so 1 bulan lagi. Okay, Disember turun November, so turun apa lagi? Oktober ke Ogos? Oktober, okay Wan, terima kasih Wan. Oktober, okay. Oktober, okay. Oktober. So ada 3 bulan. Oleh sebab tu dia kata 3 bulan berakhir. Okay, Oktober, November, Disember. Kalau dia kata berakhir bulan Mac, okay, Mac, Februari, Januari. Macam tu lah. Okay. Pada saya soalan belanjawan ni dia tak dah terlalu sukar. Okay. So kita target tahun ni. Okay. Dia gini je. Kalau penyata Bison Bank dah keluar, okay, memang dah keluar lah tahun 2020. Kita berjangkakan belanjawan tunai ni dia akan keluar untuk exam. Paling kurang untuk ni kan, untuk apa tu, untuk soalan pilihan. Okey. Okey, ni yang pertama. Okey, maksudnya dia kena ada butiran. Okey, kat sini kena ada tulis butir. Okey. Butir ni ni lah maksudnya yang kat sini kita tulis butiran. Okey. Okey, lepas tu kita tulis, okey. Kita tulis mula-mula sekali adalah baki bawa ke bawah. Okay, baki bawa ke bawah. Kemudian kita akan tulis penerimaan. Okay, penerimaan. So kamu gariskan. Okay, gariskan. Okay. Okay. So ni kita selesaikan yang baki dengan penerimaan je dulu. Okay. Okay. Okay, cuba kita tengok. Okay, ada tak? Soalan ni ada baki tak? Okay, siapa nak respon? Ada baki ke tidak soalan ni? Ada ke tidak? Okay, cuma tak ada sebut. Baki sekian. Ada tak ada sebut? Kalau tak ada, okay. Okay, soalan ni ada baki ke tidak? Baki untuk bulan Oktober. Ya, ada tak ada? Tak ada kan, okey. Dia akan sebut, okey, berikut adalah baki tunai soalnya, okey. Oleh kerana tiada kan, okey. Sebab soalan ni memulakan perniagaan, okey. Dia soalan memulakan perniagaan, okey. Dia soalan memulakan perniagaan ni dia tak akan ada baki lah, okey. Kalau kata Cik Dina menjalankan perusahaan, so dia mesti dia ada baki, okey. So kita gelak lah. Okay, untuk bulan Oktober ni, oleh kerana dia Oktober ni bulan pertama, so bulan Oktober ni tak ada baki. Dia tak ada baki lah. Okay, kita nak tengok penerimaan. Okay, tadi kita dah labelkan. Okay, kita dah labelkan. Penerimaan kat sini ada 2 je, iaitu yang yang ada 3 sebenarnya. Okay. Pertamanya ialah modal. Okay, modal sebanyak RM25,000. Okay. Dia kata pada 1 Oktober. Okay, 1 Oktober ni maksudnya kita akan masuk di lajur Oktober. Okay, so modal tu di lajur Oktober, so di bahagian penerimaan. Okay.
Okay, so kat sini awak tulis modal. Okay, modal. Okay, oleh kerana dekat bulan Oktober, dia kata mula masukkan pada bulan Oktober. So, kita rekod di laju Oktober, RM25,000. Okay, RM25,000. Okay. Okay. Okay, satu. Okay. So, dia punya maklumat pertama yang kita kena isi lah. Modal RM25,000. So, kita ni kamu dah isi Okay, kita tengok penerimaan yang seterusnya. Okay, tadi modal. Okay, penerimaan yang seterusnya ialah kat sini kan, pada 4 Roman. Okay, pada 4 Roman tu dikata pada bulan November, perniagaan mendapat pinjaman RM10,000. Pinjaman, okay. Okay, pinjaman bank ni nak rekod sebelah laju mana? Adakah di bulan Oktober, ataupun November, ataupun Disember pinjaman? Okay, kalau ikut kita faham soalan ni, kita nak rekod di laju mana? Adakah nak rekod di Oktober? Okay. Okay, seorang respon pinjaman November. Okay, sebab dia bagi tahu kan, okay, Anissa, okay, Aisyah dengan Hanifah tu Diana, okay. Sebab dia dah bagi tahu dekat maklumat tu dia kata pada bulan November. Sebab tu dah kita rekod di bulan November. Okay. So dekat penerimaan, okay, penerimaan ni awak tulis pinjaman. Okay, pinjaman. Dia kata pinjaman pinjaman bank. Okay, pinjaman bank rekod dekat di laju November kita pinjam sebanyak RM10,000. RM10,000. Ada orang ke? Kelas online. Tak apa. Duit tak? Ada mana? Dah kejap Mana? Kejap, pelajar kejap kejap. Okay.
Okay, minta maaf. Ni tadi ada cikgu sihat. Yang datang dia bincang pasal ni. Kemungkinan kamu akan gunakan kad matrik. Dia ada satu kad lah, kad pelajar tu. Kita nak perkenalkan untuk pelajar form 4 yang baru. Tengoklah macam mana. Mungkin form 5 pun kena beli juga. Tengoklah macam mana. Okay, yang tu dah, tu kemudian. Okay, yang tu kemudian. Okay. Okay, so pinjaman benda. Okay, kita sambung. Okay. Okay, tadi pinjaman benda. So kita tengok yang maksudnya iaitu yang kelima. Okay, yang kelima ni adalah jualan tunai. Okay, yang ni clear. Okay, jualan tunai. Dia tak sebut pun jualan kredit, jualan apa-apa kan. Dia jualan tunai maksudnya kena rekod. So kat sini Oktober 20,000, November 25,000, Disember 30,000. Yang ni kita hanya rekodkan di bahagian penerimaan jualan. Okay, awak tulis jualan. Okay, tak perlu tulis jualan tunai lah. Sebab kita maklum jualan tu mesti jualan tunai. Okay, kalau awak tulis juga jualan tunai tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Okay, so kat sini 20,000, 25, 30. Okay, dekat jualan tu, dekat penerimaan jualan. Okay, 20,000, 25,000, 30,000. Kita rekod mengikut bulan. Okay, 20, 25, 30. Macam tu. Okay, yang ni rasa pada saya jelas. Yang ni clear lah. Okay, tak ada masalah. Okay. So, bila dah rekod, Oktober, November, Disember dah rekod. Okay, awak tengok dia punya ni, itu saja penerimaan yang ada. Okay, so kita dah boleh tutup. Okay, itu saja penerimaan yang ada. So, kamu dah boleh jumlahkan. Okay, okay, jumlahkan kat sini. Okay, gariskan. Okay, pada bulan Oktober, okay, berapakah nilai jumlah pada bulan Oktober? Okay, saya tulis jumlah penerimaan. Okay, siapa seorang kira? 25 tambah 20,000. Okay, walaupun nombor tu, okay, terima kasih Wan. Okay, walaupun nombor tu kita perasan ni mesti 45,000. Kalau boleh, gunalah kalkulator. Okay, kadang-kadang kita mungkin terkurang kosong, terlebih kosong. Okay, okay, nasihat saya gunalah kalkulator. Okay, 10,000 tambah 25,000. Okay, 35,000. Okay, Hanisa. Okay, terima kasih Hanisa. Okay, Izzah. Okay, so kat sini Disember ialah 30,000. Okay, so kita dah selesai bahagian penerimaan. Okay, Izzah. Okay, dah selesai dah. So kita pergi pula satu lagi iaitu pembayaran. Okay, pembayaran. Okay, nak selang ataupun tak nak selang, yang tu tak ada masalah. Okay, kalau nak cantik kita selang lah. Okay, penerimaan, pembayaran. Okay, pembayaran. Okay, gariskan. Okay, pembayaran. Okay, bila dah ni, okay, so kita cari maklumat untuk pembayaran. Okay. Okay, pembayaran. Okay, pembayaran yang pertama ialah, okay, kita baca yang satu Roman. Okay, pada bulan Oktober, perniagaan membeli sebuah mesin 20,000 secara tunai. Okay, mesin dekat Oktober. Okay, dekat laju Oktober. Okay, kita nak rekod apa butiran dekat Oktober ni? Okay. Okay, kita tahu dia adalah pembayaran. Apakah butiran yang sesuai untuk mesin tu? Belian mesin ataupun mesin saja? Okay. Nak rekod belian mesin ke? Ataupun mesin baru ke? Ataupun mesin saja? Okay, Anissa. Okay. So, mesin saja dah memadai. Okay. Mesin saja pun dah memadai. Okay, aku tulis mesin. Okay, mesin jumlahnya adalah 10,000, 20,000. Okay. 20,000.
Okey. So, bulan November, Disember. Okey, cuba kita baca. Tak ada kan? Okey. Dia kat situ je. Dia maksudnya dia boleh bersing pada bulan Oktober je. So, untuk bulan November, Disember, so tak ada. Okey. Okey, next. Okey, kita pergi yang seterusnya ialah okey. Okey, ini selesai. Okey, kita pergi yang kedua. Pada bulan Oktober, gaji 5 orang pekerja diambil dan ditambah 3 orang lagi pada bulan Disember. Gaji bulanan seorang ialah RM300. Okey. Pada bulan Oktober, 5 orang pekerja. Okey, berapakah gaji bulan Oktober? 5 darab 300. Okey, 1,500. Okey, Izzah kata 1,500 pada bulan Oktober. Okey, pada bulan November, sama ke tidak? Dia kata bertambah 3 orang tu pada bulan Disember. Bulan November, sama. Okey, Izzah kata sama. Okey, untuk bulan Disember, dia kata bertambah seramai 3 orang. Okey, so 5 jadi tambah 3 jadi 8 lah. Okey, 8 darab 3, 2,400. Okey, Aisyah kata 2,400. Okey, inilah kena rekod. Gaji untuk ni Oktober, November, Disember 1,500 kan 2,400. Okey. Kita rekod berdasarkan bulan. Okey. So gaji kan. Gaji. Okey, gaji untuk Oktober 1,500. Okey. November pun sama 1,500. Okey. Pada bulan Disember ialah 2,400. Okey. Okey. Okey, gaji, itu jawapan dia. Okey. Okey, next. Okey, kalau ada terlalu cepat ke, kalau tak faham, awak terus, okey, awak tanya saya. Okey. Okey, seterusnya ialah sewa permis 1,200 setiap bulan. Yang ni senanglah. Okey, sewa permis ni adalah pembayaran. So kita rekod je setiap bulan 1,200, 1,200, 1,200. Okey. Okey. So untuk sewa permis ni tak ada masalah. Sebenarnya kita isi saja. Okey, maklumat yang ni sama seperti maklumat sebab dia tak ada penambah. Okey, tak ada kenaikan. Okey, next. Okey, kat sini yang yang keempat ni ada satu. Okey, dia ada satu ansuran bulanan. Okey, pinjaman dibayar balik 400 setiap bulan mulai Disember. Okey. Ini adalah ansuran pinjaman. Dia kata dia nak bayar pada bulan Disember. So kita akan rekod pada bulan Disember saja. Okey. Disember saja. So November dengan Oktober tak ada. Okey. So tulis ansuran pinjaman okey, ni tak ada pada bulan Disember saja. Okey, RM400. Okey. Okey. Okey, yang seterusnya okey. Okey. Belian bahan langsung. Belian bahan langsung. Belian bahan, okey, bukan bahan langsung. Belian bahan pada bulan Oktober dan November ialah RM18,000 setiap bulan. Manakala pada bulan Disember bertambah sebanyak RM10,000. Okey. Okey, Oktober, November RM18,000. Pada bulan Disember, berapakah pada bulan Disember? Okey, betul kan? Okey, maksudnya bukan RM10,000, bertambah sebanyak RM10,000 tu, so kita tambah lagi RM10,000. Okey. So nilainya RM28,000, betul. Okey.
So 18, 18, 28. Okey, dia punya rekodnya belian. Okey, belian 18,000, 18,000. Okey, kat sini dia tambah lagi 10,000, 28,000. Okey, 28,000. Okey. Okey, next. Okey, yang sebelumnya. Okey. Okey, ada dua lagi. Okey, sebelum kita habis. Belanja angkutan 250 setiap bulan, manakala pada bulan Disember bertambah sebanyak 40% daripada bulan sebelumnya. Okey. Maksudnya kat sini Oktober, November sama 250. Kalau Disember, okey. So 250. Okey, betul. Okey, kita cek example ni 250 darabkan dengan 40% kan, maksudnya 1.4. Okey, ataupun 250 darab 40% tambahkan dengan 50. Okey. Okey. Okey, betul jawapan dia 350. Okey, 350. Okey, betul jawapan dia. Okey. Okey, so yang tu kita rekodkan dekat belanja angkutan. Okey, so kita pergi dekat belanja angkutan. Maksudnya kita dekat pembayaran. Belanja angkutan 250 tadi kawan kita. Okey, Izzah Wan, okey dah kira 350. Okey, bukan 400,500, 350. Okey, betul. Okey, okey, yang satu lagi. Okey, yang satu lagi. Okey. Pelbagai belanja 220 setiap bulan. Yang ni senanglah. Okey, belanja setiap bulan tu 220. So tu je pelbagai belanja. Okey, pelbagai belanja 220. Okey. Dua ratus dua puluh. Okey, itu saja maklumat untuk pembayaran. Okey, so kita dah boleh jumlahkan. Okey, jumlah. Okey, gariskan. Okey, tuliskan. Okey, jumlah pembayaran. Okey. Siapa tolong nak kira? Okey, Oktober 43170. Okey, siapa nak tolong sahkan? Okey. 43170. Okey. Siapa nak tolong sahkan, betul tak Wan masalah punya Oktober? Okey, jangan tunggu Wan seorang kira maksudnya yang lain pun kira. Okey. 41170. Okey, siapa nak sahkan? Izzah Amirah. Okey, so betul lah tu. Awak dah betul kata. Okey, so 41170. Okey. Jangan tunggu rakan kita ni. Kita ambil. So kita sama-sama kira. Kadang-kadang kita tersalah kira. Okey. Untuk bulan November. Apa nak jawab? November jumlah 21170. Okey. Okey, sama masa. Okey, masa yang kamu jawab sama. Okey. Okey, 21170. Okey, bulan Disember. 32570. Okey, yang lain sama. Okey, 32570. 32570. Okey, terima kasih semua. Okey. Seterusnya, okey, bila dah jumlahkan jumlah pembayaran, okey, kita akan cari berapakah jumlah lebihan
ataupun kurangan. Okey. Kalau lebihan jangan letak bracket. Okey. Kalau kurangan kena letaklah. Okey, bracket dia. Okey. Okey. Cara dia senang je. Jumlah penerimaan tolakkan jumlah pembayaran. Jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. Okey. Untuk bulan Oktober, berapakah nilai perbezaan dia? 3830. Okey. Setakat ni kalau penerimaan lebih besar, so kita tak ada tulis lah. Maksudnya tak ada bracket lah. Okey, positif. Okey, seterusnya November. 35,000 jumlah dia tolak 21170. Jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. 13830. Okey, terima kasih semua. 13830. Okey, next. Bulan Disember, 30,000. Okey, jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. 32570. Kat sini kita pasang pembayaran lebih besar. Okey, betul Wan. Okey, Wan Diana. Okey, kena letak bracket. Okey, 2570. Okey, ada. Okey, jumlahnya betul. Tapi waktu kena tulis, kena buat bracket. Maksudnya dia ada negatif. Ini negatif lah. Maksudnya kat situ bulan Disember tu kita dah over belanja lah, terlebih belanja. Okey. Okey, seterusnya iaitu format yang seterusnya yang terakhir kat sini ialah baki hash. Baki HB ni maksudnya baki akhir. Okey. Okey, macam mana cari baki akhir? Okey, baki akhir ni kita tengok baki awal tambah baki akhir. Okey, pada bulan Oktober dia tak ada baki awal. So nilainya sama. Nilainya sama. Okey, baki akhir tu sama. Okey. Dengan lebihan. Okey. Okey, jelas tak? Okey. Jelas tak? Kalau ada baki awal tambah lebihan. Okey. Baki awal tambah lebihan. Okey, kalau tak ada baki, maksudnya nilai sama lah. 3830 tambah 0 sama nilai. 3830. Okey, jelas tak baki akhir? Okey, jelas? Okey, so bila dapat baki akhir, so kita pindahkan pada bulan akan datang. Okey, 3830, dia akan berada di bulan akan datang. Maksudnya lepas Oktober, November. So dia akan jadi baki awal pada bulan hadapan. Okey, so 3830 akan menjadi baki awal pada bulan November. Okey. Okey. So bulan November baki awal tambah lebihan. Baki awal tambah lebihan pada bulan November 17660. Okey, dia nak sama. Okey. 17660. Okey, step yang sama. Okey, baki akhir akan jadi baki awal pada bulan akan datang. Okey, 17660. Okey, baki awal 17660 tambah lebihan. Tapi tak ada lebihan, ada kurangan. So kena tolakkan. Okey, 15090. Okey, betul Najla, Izzah, Muhammad Sarah. 15090. Okey, so kamu dah menjawab soalan soalan Cik Nina. Okey, soalan kepuk ninja. So ni saja maklumat yang kena buat. Senang je kan? Senang je. Dah selesai lah. Okey, yang ni dia tak perlu format, tak perlu cari jualan, tolak pulangan jualan, tak perlu. Yang ni senang. Ni format ni berasingan lah. Berasingan dengan akaun-akaun tu. Macam ni je bentuk dia. Okey. Okey, sebagai pengukuhan, esok saya, insyaAllah, esok saya akan masuk kelas lagi sebab esok saya tak ada jaga exam. So, kita akan bincang soalan nombor 2. Okey, nombor 2 iaitulah Puan Zubaidah. Okey, Puan Zubaidah ni
Okay, nombor 2 ni. Okay, buku ni bagus sebab dia dah ada ruang untuk kita jawab. Okay. So kita akan bincang soalan ni. Puan Zubaidah. Okay, ada soalan tak? Nak tanya. Okay, sebelum kita tangguh kelas. Yang ni 2020. Tak ada. Okay, Alia kata tak ada wang kata. Okay, so ni sebagai latihan. Okay, ni sebagai latihan. Esok kita bincang. Okay, esok saya minta seorang share screen ke ataupun nak hantar dulu tak apa. Hantar kat Telegram. Kita akan bincang sama-sama. Okay. Okay, kalau boleh hantarlah. Okay, untuk kita chat. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa. Kalau nak tanya, boleh tanya. Nak tanya sekali ni, sekali imbas. Okay, ada tak nak tanya apa-apa? Kali ni dia adalah pusat asuhan. Okay, dia kamu tak akan jumpa kamu tak akan jumpa jualan. Okay, asuhan ni dia tak akan jual ni kan. Dia tak jual produk. Okay, dia kutip yuran. Okay, so pendapatannya adalah yuran. Yuran bulanan. Okay, itu beza dia. Okay, sebab dia dah servis perkhidmatan. Okay, ada masa lagi ni, ada nak tanya sebelum kita tutup? Okay, Google Form dah isi 42 orang tapi yang ada sekarang ni 33 orang. Okay, dia ada dua awal lah. Okay. Okay, ada nak tanya? Nak tanya, boleh tanya sekarang. Okay. 1 Roman hingga 6 Roman kalau ada nak tanya. Okay, Fatin okay. Okay, ada rekod. Okay. Okay, nanti saya share. Saya share recording tu Okay. Siapa rekod? Saya tak rekod ni. Ni mungkin kawan-kawan yang rekod tapi dia masuk dalam ni lah. Dia masuk dalam saya punya drive. Tak apalah. Okay, untuk kebaikan. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita tangguh kelas. Okay, esok kita akan bincang nombor 5 ni Nombor 5 pula, nombor 2 kan? Okay, nombor 2. Okay, nombor 2. Okay, so kita okay, tangguh kelas. Okay, terima kasih kelas. Okay. Terima kasih, Guru. Okay, sama. Terima kasih, Guru. Okay. Okay, Zuyen.